emosi dan mental. Majlis ini kita langsungkan menggunakan pelantar Meet dan disiarkan secara langsung melalui FB Live SK Taman Bersatu. Bagi yang tidak dapat masuk melalui Google Meet, boleh bersiaran melalui FB Live. Adapun tuan-tuan yang berada dalam Google Meet ini, kami mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan agar mematuhi beberapa etika berikut. Yang pertama, silanya aktifkan audio. Mana tidak membuka audio atau speaker, audio hanya digunakan oleh pembentang sahaja. Yang kedua, mohon aktifkan kamera, maknanya on kamera agar kita dapat turut sama merasakan kebersamaan kita dalam program Maya ini. Walaupun kita berjauhan, tapi kita rasa kita sangat dekat. Dan yang ketiga, butang tangan, raise hand, digunakan untuk bertanya soalan. Jadi mohon untuk tidak menekan butang tangan dengan sewenang-wenangnya. Kerana apabila butang tangan ditekan, saya akan menjemput orang tersebut untuk menyampaikan sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, tebang 1, 2 yang rebahnya kayu di pinggir desa, tangan diangkat merafakkan sembah mengharap dari yang esa. Sedang hadirin sekalian, program bacaan digital Inilam, Ulat Buku dan Pemerkasan PDPR tahun ini merupakan siri yang ketiga yang telah kita adakan sejak tahun 2019 yang lalu. Program ini dianjurkan oleh Unit ICT, Pusat Sumber Sekolah, Unit Bimbingan Kaunseling dan PIBG dengan kolaborasi panitia mata pelajaran, antaranya ialah panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK dan juga reka bentuk teknologi RBT, dan insya-Allah keseluruhan panitia akan mengambil bahagian dalam program ini, dan kita juga amat bersyukur kerana program pada hari ini mendapat sokongan daripada Exco Pendidikan Negeri Perak. Pelbagai aktiviti berorientasikan penggunaan perangkat elektronik dilaksanakan dalam usaha mencapai matlamat menjadikan medan digital sebagai hub ilmu, membugar bakat murid, mewujudkan suasana pembacaan maya, membudayakan pembacaan digital secara positif dan mewujudkan keseronokan dalam PDPR. Kerana kita sedia maklum sejak kebelakangan ini usaha untuk memperkasakan PDPR agar murid-murid lebih seronok belajar dalam projek-projek yang kita lakukan sepanjang program ini. Anak-anak akan mengikuti sesi pembelajaran berasaskan projek yang mengkolaborasikan mata-mata pelajaran untuk tempoh tertentu, mencatat bahan bacaan mawjud dan bacaan elektronik melalui program Inilam, mengambil bahagian dalam aktiviti seperti e-buku, e-poster, e-baca, e-warna, penyediaan site delima, video pendek, penggunaan Google Slide, Google Docs, PowerPoint, Canva, Quizzes, Padlet, Flipbook dan sebagainya, yang mana aplikasi ini sudah sedia ada dalam perangkat digital masing-masing. Agar anak-anak dapat mengambil bahagian dan ibu bapa pula dapat memberikan sokongan dan bimbingan kepada anak-anak dalam mengikutinya. Dipersilakan Yang Berusaha Puan Suryati binti Osman untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nur Azhar binti Haji Azhari, Pakar Perunding Pediatrik Kardiologi PPUM. Yang Berusaha YDP PIBG Encik Zulkifli binti Osman, yang YDP PIBG SK Taman Bersatu Encik Kamarudin, Barisan Penolong-Penolong Kanan SK Taman Bersatu, Jawatan Kuasa Induk Program Pembudayaan Bacaan Digital, Inilam, Ulat Buku dan Pemerkasaan PDPR, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid sekalian. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat menjayakan lagi program sekolah, iaitu program pembacaan digital yang memotokan lestari baca mengupaya minda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, program pembudayaan bacaan digital ini kita sering adakan setiap tahun. Ia sudah menjadi satu wadah yang boleh dikatakan wajib bagi semua warga SK Taman Bersatu.
syukur alhamdulillah kebanyakan daripada murid-murid dan juga ibu bapa sanggup mengambil bahagian dalam acara ini. Tahniah dan terima kasih kepada semua murid kerana sudi mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti ataupun pertandingan yang telah diadakan oleh pihak sekolah. Syabas kepada ibu bapa kerana telah membimbing anak-anak ini di rumah. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, sepanjang waktu pandemik ini, kita dapati penglibatan anak murid semasa sesi PDPR semakin menurun kerana kebanyakan daripada mereka beranggapan bahawa aktiviti pembelajaran itu membosankan. Walaupun cikgu mengadakan aktiviti seperti pembelajaran secara bersemuka ataupun melalui Google Meet, adakan kuis melalui Google Form. Jadi mereka rasa amat membosankan kerana mereka tidak bersua dengan cikgu. Mereka tidak dapat beraksi dengan guru secara live. Jadi perkara-perkara itulah jadi kekangan kepada kita semua. Oleh itu, pihak sekolah telah pun mengambil inisiatif di mana aktiviti ini kita garap sewaktu PDPC. Bermaksud kami mengamalkan project learning. Jadi bila kita buat project based learning, kita gabungkan beberapa pelajaran dalam satu projek. Contoh, katalah kita nak buat model kereta yang boleh bergerak. Ya, kita buat model kereta yang boleh bergerak. Jadi beberapa guru telah pun bincang dan merancang aktiviti yang mereka boleh jalankan di mana pada akhirnya nanti murid dalam kelas berkenaan boleh mereka cipta sebuah kereta yang menggunakan bahan terpakai ke ataupun dia beli komponen-komponen tersebut di kedai, tetapi lazimnya kita galakkan mereka menggunakan bahan-bahan dan berdasarkan model yang mereka di, guru boleh cerita mengenai benda berkenaan. Contoh guru bahasa Melayu dia nak buatkan mengenai kegunaan kereta. Guru bahasa Inggeris pun boleh juga membuat beberapa ayat dengan menggunakan bahan yang sama. Kemudian guru matematik pun boleh memasukkan elemen-elemen matematik seperti kemahiran muka. Jadi kemahiran-kemahiran ini sebenarnya kita ajar secara langsung kepada murid. Rasa seronok kerana mereka tidak. Hadirin sekalian, mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah impak ataupun hasil yang telah kami dapati daripada murid melalui program ini ataupun melalui project based learning yang telah kita adakan di sekolah. Jadi sebenarnya hasil daripada pembelajaran yang kita lakukan secara maya, pihak sekolah telah pun dapat mengumpul beberapa karya murid, hasil karya murid. Antaranya ialah sajak yang berunsurkan motivasi, kemudian poster hari guru. Walaupun tidak secanggih mana, namun mereka dapat menggunakan kemahiran IC untuk menghasil dan juga mewarnakan poster berkenaan. Selain daripada itu, ada juga murid yang telah berjaya membuat cerita pendek. Ya, membuat cerita pendek ataupun cerita kontot. Jadi kalau murid tahap 2 kita bagi cerita pendek, yang tahap 1 kita bagi cerita kontot. Jadi murid telah berjaya menghasilkannya. Dan di antara koleksi-koleksi berkenaan, maksud saya yang terbaik kami telah simpan di dalam dashboard sekolah. Jadi pada waktu lapang, murid-murid ataupun ibu bapa boleh pergi ke link berkenaan ke dashboard itu, lihat apakah hasil yang telah kami kumpulkan daripada pelbagai aktiviti yang telah pun kita ada dekat sekolah ini sepanjang tempoh PDPR. Jadi sebenarnya murid ini boleh melakukan sesuatu seandainya menerima galakan dan dorongan daripada guru serta ibu bapa. Satu lagi, seandainya mereka menerima ganjaran ataupun diberi penghargaan, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Jadi tahniah dan syabas kepada murid-murid kerana telah pun berjaya menghasilkan
bahan-bahan yang amat bermutu sesuai dengan tia anda semua. Jadi kalau kita nak banding hasil kerja murid tahun 1 dengan murid tahun 6, memanglah seperti langit dengan bumi. Tetapi kita tetap nilai mereka. Kita tetap bagi sokongan dan juga galakan kepada mereka. Jadi macam pihak sekolah, kami telah pun memuat naikkan hasil karya mereka juga dalam dashboard sekolah. Jadi murid sebenarnya dah advance, tahu dah mana nak pergi ke situ. Macam dalam channel Cikgu Sam, channel Cikgu Hadiana, nak tengok hasil kerja mereka. Kemudian kami juga ada kongsikan hasil kerja murid ini di dalam ruang Telegram yang kita ada bersama dengan ibu bapa. Jadi secara tidak langsung ibu bapa dapat lihat perkembangan diri anak-anak mereka. Jadi itu dalam bidang akademik keseluruhannya. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan doktor dan juga hadirin sekalian, program ini amat bagus, patut dilaksanakan lagi dan diperkemaskan aktivitinya agar pak yang kita kendaki daripada murid begitu cemerlang, begitu menyerlah. Jadi itu adalah antara beberapa harapan yang pihak sekolah letakkan di atas bahu guru. Bagaimana nak menghasilkan murid yang cemerlang, bagaimana nak menghasilkan murid yang berwibawa dan berberdayain di peringkat global pada masa nanti. Oleh itu, kami pihak sekolah juga memberikan kerjasama daripada bijian daripada ibu bapa untuk memudahkan perjalanan aktiviti ini. Jadi syukur Alhamdulillah untuk pengetahuan doktor, pihak sekolah selama ini telah pun mendapat kerjasama yang amat aktif daripada ibu bapa khususnya dan juga PIB sekolah kerana dia membantu kami dalam melaksanakan aktiviti sekolah. Sebagai contoh, pada hari ini juga di mana YDP PIBG sanggup turun padang untuk melihat ataupun untuk bekerja bersama menjalankan program bacaan digital ini. Sebenarnya kebersamaan, kesepakatan dan juga semangat kekitaan kalangan warga SK Taman Bersatu begitu mantap sekali. Itu adalah orang kata tujuan utama program ini diadakan. Di samping murid dan ilmu, hubungan antara pihak sekolah dan juga ibu bapa dan seterusnya dengan pemegang taruh yang lain dapat berkembang dengan baik. Jadi akhir kata saya tanpa membuang masa lagi, macam mana nak tutup majlis anak. Sekolah SK Taman Bersatu, begitu juga dengan YDP PIBG, Cik Zulkifli bin Osman atas kebersamaan yang telah ditunjukkan kepada kita. Jadi saya berharap semangat ini sentiasa terus orang kata terus dijalin, akan terus bergemerlapan di SK Taman Bersatu. Tujuannya tidak lain tidak bukan ialah untuk memastikan kemenjadian murid SK Taman Bersatu terus menyerlah. Jadi saya akhiri ucapan saya dengan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Bersah Puan Surati binti Osman, Guru Besar SK Taman Bersatu yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi. Untuk makluman tuan-tuan, Guru Besar sekarang ni sedang berada di SIG di Kedah. Jadi barangkali itu dia punya line tu ada banyak herotan. Kita ada dari Kedah, SIG, dari Ipoh dengan Kuala Lumpur, di bergabung utara, tengah dengan selatan. Ini adalah gangguan-gangguan teknikal, gangguan-gangguan internet dan sebagainya. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita dapat juga mendengar ucapan Guru Besar dari kejauhan. Terima kasih kepada Puan Surati yang sudi bersama-sama kita walaupun berada di luar negeri. Maklumlah dah boleh rentas negeri gitu ya. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,
yang kita sampai kepada modul utama kita, iaitu jadi saya mohon kepada tuan-tuan untuk kita dapat mengaktifkan lagi sekali, kita aktifkan kamera masing-masing untuk sama-sama samping kita ada yang menonton melalui FB Live dan ada juga melalui perantara Google Meet. Dalam Google Meet ini kita dapat sama-sama melihat wajah masing-masing untuk kita mendengarkan beberapa saranan yang akan disampaikan sebentar nanti. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kami sengaja menjemput orang akademik dalam program kali ini agar dapat dijadikan role model dan motivasi kepada anak-anak dan pendiri kita jugalah dalam membina kejayaan kita. Jadi sebelum kita nak meneruskan majlis, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit akan sosok jemputan kita pada hari ini. Beliau berasal dari Batu Empat, Tamunting, Perak, anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Sudah berkeluarga dengan 3 orang cahaya mata. Difahamkan anak sulung beliau sekarang ni sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Nak jadi pakar juga katanya. Dari segi pendidikan, Dr. Nur Azah kita ambil di sekolah rendah di Taiping. Kalau sekolah rendah, kalau perempuan ni dia itu ialah sekolahnya yang paling popular, sekolah Christian Methodist. Kalau di Taiping, Christian Methodist ni kita boleh sebut sekolah yang banyak melahirkan elit dalam kalangan kepimpinan, pakar-pakar dan sebagainya lah. Kemudian melanjutkan pelajaran di sekolah menengah juga di Christian Methodist Taiping. Setelah itu melanjutkan pelajaran di MRSM Bursary Place. Kemudian melanjutkan pengajian di University of Queensland Australia dalam bidang perubatan. Seterusnya ke Universiti Malaya dan mengambil kepakaran di University of Alberta, Canada. Pengalaman kerja beliau ialah beliau pernah bertugas di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah, Kelang, Selangor. Kemudian di Institut Jantung Negara. Ketika di Kanada, beliau bertugas di Strathclyde Children's Hospital, Kanada. Dan sekarang merupakan pensyarah perubatan di Universiti Malaya yang mengawal selia pelajar-pelajar sarjana dan dalam masa yang sama berkhidmat sebagai pakar perunding pediatrik kardiologi di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Jadi kenal sangatlah dengan orangnya dan dapatlah kita war-warakan kepada anak kita untuk jadikan tetamu sebagai contoh untuk ikutan mereka. Kuih suji jual di kota, kuih peknga disusun rapat, bukan nak puji, bukan nak kata hebat orangnya, susah nak dapat. Dan tidak syak lagi, amat bertuahlah kita kerana pada hari ini dapat bersama-sama beliau untuk berkongsi pengalaman dengan kita semua. Bersama kita pada hari ini ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Azah binti Zahari, Perunding Pediatrik Kardiologi Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Untuk tidak melengahkan masa, dipersilakan Yang Berbahagia Prof untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan program pemberdayaan bacaan digital Inilam Ulat Buku dan Pemerkasaan PDPR SK Taman 1 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar? Semua boleh dengar ke? Ya, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi tabana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al akhyar ajma'in wa man tab'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha Puan Suryati binti Haji Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Yang berusaha Encik Zulkifli bin Osman yang di-Pertua IPIBG. Yang berusaha Puan Syali Zaini binti Uyuk, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Puan Juli Sabrina Lam binti Abdullah, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang berusaha Puan Sabiha binti Abu Bakar, Penolong Kanan Co-Curriculum. Encik S. Sampriza bin Selamat, Penyelaras Program Pembacaan Digital Ulat Buku Inilam dan Pemerkasaan PDPR Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu Simpang Pulai Perak 2021. Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana Program, guru-guru yang berdedikasi lagi berwibawa,
Tuan-tuan dan puan-puan sidang pelayar maya yang dikasihi, semoga kita mendapat rahmat daripada Allah SWT. Pertama kali saya ingin melafazkan kesyukuran kehadrat ilahi dan ribuan terima kasih banyak kepada pihak jawatan kuasa penganjur kerana sudi menjemput saya dan melibatkan saya dalam program yang sangat istimewa pada hari ini. So saya kata program ini istimewa kerana ia adalah satu program ilmu yang membantu dalam penjanaan generasi bertakwa, generasi berilmu, bermaklumat serta berdaya saing sesuai dengan situasi kita sekarang, iaitu bekerja dan belajar daripada rumah. Jadi pada hari ini dalam suasana PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan secara berfasa, pergerakan kita semua adalah terhad dan kebanyakan masa kita diluangkan di rumah masing-masing. Kita tidak lagi dibenarkan melakukan aktiviti-aktiviti yang pernah menjadi satu kelaziman kepada kita pada suatu masa dahulu. Sekolah-sekolah ditutup, aktiviti-aktiviti dihadkan. Walau bagaimanapun penyampaian ilmu itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak belajar dalam suasana yang kita ada sekarang. Banyak cara dan kaedah pembelajaran boleh dilaksanakan seperti pelaksanaan program pada hari ini. Saya melihat usaha penganjuran program pembacaan digital, e-ulat buku, e-nilam dan pemekasaan PDPR ini sebagai satu langkah yang bijak. Langkah kehadapan dalam usaha melestarikan ilmu pengetahuan dan minat membaca dalam kalangan masyarakat, khususnya pelajar-pelajar di sekolah. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, untuk menjadi manusia yang cemerlang, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan singkat dan tidak ada jalan yang mudah. Manusia yang cemerlang perlu melalui liku-liku dan cabaran yang sentiasa menguji kita. Manusia yang cemerlang ialah manusia yang sentiasa dahagakan ilmu dan dalam jiwanya sentiasa merasa kosong. Mindanya sentiasa kering, dirinya sentiasa merasa kurang. Lalu kekosongan, kekeringan dan kekurangan itu disempurnakan dengan ilmu. Dan hanya ilmu satu-satunya jalan ke arah kecemerlangan. Jadi ada yang bertanya bagaimana mahu menimba ilmu, terutama dalam situasi kita waktu sekarang yang sentiasa dan sepanjang masa berada di rumah. Jadi salah satu yang disarankan oleh Allah SWT seperti yang sama-sama kita hafal surahnya, iaitu surah Al-Alaq, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu membaca. Bagaimana kita membaca dalam suasana pandemik ini. Para penonton yang saya hormati sekalian, pada tahun para penonton yang saya hormati sekalian, okey, sudah 2 tahun kita berada dalam suasana terkurung di rumah masing-masing. Walau bagaimanapun pembelajaran dan persekolahan tetap berjalan, cuma kaedahnya sahaja berbeza. Begitu juga dengan kami kalangan tenaga pengajar di Pusat Pengajian Tinggi dan pegawai perubatan di pusat-pusat perubatan seluruh negara berhadapan dengan situasi yang di luar jangkaan kami sendiri. Apalagi kes-kes yang melibatkan COVID-19 menuntut kami bekerja dengan keupayaan yang luar biasa, malah melebihi kemampuan kami. Jadi pandemik ini telah mengubah gaya hidup kita secara keseluruhan. Apa yang sudah biasa menjadi luar biasa dan begitu juga sebaliknya. Jadi bagi ibu bapa, jika sebelum ini kita melarang dan cuba mengurangkan anak-anak daripada menggunakan perangkat elektronik kerana pelbagai dogma dan nilai negatif yang mengitari minda tentang perangkat elektronik ini, tetapi sejak kebelakangan ini kita terpaksa menyediakan perangkat elektronik kepada anak-anak untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di sekolah.
Okay, dalam suasana persekolahan yang biasa, proses pengajaran dan pemudahcaraan itu berlaku secara fizikal. Ada guru, ada murid, ada bilik darjah, ada buku dan alat tulisnya. Dan anak-anak sekali-sekala dibawa ke makmal untuk melakukan uji kaji, ke padang untuk bersenam, ke surau untuk bersolat dan bertasmid, ke pusat sumber untuk membuat rujukan dan ke kantin untuk makan bersama dengan kawan-kawan. Tetapi pada hari ini rutin itu telah berubah secara sepenuhnya. Tiada lagi persekolahan secara fizikal, tiada pendidikan jasmani, tiada pengajaran bersemuka dengan guru-guru. Namun kita tahu proses pembelajaran dan penyebaran ilmu itu tidak terhenti. Terdapat pelbagai medium baharu yang boleh dimanfaatkan agar proses keilmuan terus berlangsung dan salah satu caranya adalah melalui pembelajaran digital atau perangkat elektronik. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan hak pendidikan melalui pelbagai kaedah e-didik dan Google Classroom antara hak yang diguna pakai sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, usaha untuk memajukan manusia, memberi ilmu dan memandaikan manusia melalui program membaca merupakan satu usaha sejagat. Semua tamadun yang pernah mewarnai ketamadun dunia mempunyai disiplin ilmu dan membaca yang sangat tinggi. Cerapan yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2005 meneliti tabiat membaca rakyat Malaysia yang cuma membaca pada kadar 2 buah buku setahun. Manakala pada tahun 2015, 10 tahun kemudian, kadar membaca meningkat kepada 15 buah buku setahun. Jadi walaupun kadar ini meningkat, kadarnya masih rendah berbanding dengan negara-negara maju yang membaca 40 naskah buku setahun. Jadi insyaAllah kita yakin dan berdoa jumlah ini akan meningkat daripada masa ke semasa. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu melalui pembacaan digital, e-nilam, e-ulat buku, pemekasaan PDPR ini merupakan satu langkah yang sepatutnya disokong oleh semua pihak. Saya difahamkan terdapat pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti mewarna dalam talian, menyediakan slide, menulis e-buku, pantun dan catatan bacaan nilam. Semua ini dilakukan melalui pendekatan elektronik. Tugasan-tugasan juga dihantar melalui pautan Google Classroom, Google Form, WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Jadi pelibatan ini bukan sahaja untuk anak-anak, malah ibu bapa dan guru-guru juga turut terlibat. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua warga kerja Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Saya juga difahamkan bahawa program bacaan digital ini merupakan program siri yang ketiga. Ini bermakna sudah 3 tahun program ini dijalankan. Sekali lagi syabas saya zahirkan. Sebagai ibu bapa, sudah tentu kita mahu melihat anak-anak kita mendapat ilmu pengetahuan yang terbaik daripada guru-guru mereka. Sebagai guru pula, saya yakin tertanam keinginan mahu menyantuni murid-murid secara bersemuka. Sebagai murid, mereka pastinya tidak sabar untuk mengenakan pakaian seragam dan pergi ke sekolah secara bersemuka. Namun situasi hari ini masih belum mengizinkan pertemuan secara fizikal secara sepenuhnya. Justru itu, saya menyeru tuan-puan, anak-anak, murid-murid untuk menyertai sepenuhnya program yang dilaksanakan ini. Manfaatkan dan santuni kepintaran teknologi dengan cara yang betul. Jangan sampai kepintaran teknologi membebat kepintaran kita sendiri. Kepada ibu bapa dan orang dewasa, bimbinglah anak dengan sebaik-baiknya kerana 24 jam mereka bersama kita. Sertailah program pembacaan digital e-ulat buku dan e-nilam ini seaktifnya. Sidang penonton sekalian, tahniah kepada pentadbiran sekolah yang kreatif dan inovatif dan usaha memandaikan anak-anak. Tahniah kepada PIBG yang turut bekerjasama sebagai rakan mapan kepada pembangunan bakat anak-anak. Tahniah kepada barisan guru yang tidak pernah rasa jemu membentuk kemenjadian murid-murid. Tahniah kepada ibu bapa yang peka kepada perkembangan pendidikan anak-anak. Usah bicarakan tentang halangan dalam menuntut ilmu.
tapi kita usahakan sedaya upaya yang mungkin dalam usaha anak-anak kita memperolehi ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, akhirul kalam, sekali lagi saya merakamkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini. Tahniah kepada pihak sekolah yang menunjukkan usaha dan daya upaya mereka dalam pelbagai bidang. Saya mendoakan yang terbaik dalam semua pencapaian sekolah ini. Saya juga mendoakan agar kalian sentiasa dalam rahmat Allah. InsyaAllah usaha murni kalian akan terhitung sebagai amalan soleh yang diganjiri dengan kebaikan di akhirat kelak. Saya akhiri dengan pantun elok di tugal pokok kemboja, di tepi banir buluh perindu. Program digital pengukuh swadaya agar terlahir generasi bermutu. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program pembacaan digital e-ulat buku, e-nilam dan pemekasaan PDPR Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu 2021. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan kepada yang bahagia Profesor Madya Dr. Nur Azah di atas ucapan dan juga pelancaran. Kita selesai dalam segmen yang pertama. Okey, kita akan masuk segmen yang kedua. Jadi sebelum kita masuk segmen yang kedua, iaitu sesi tanya jawab, sesi webinar kita berjeda sebentar, lebih kurang dalam 5 minit untuk kita tonton dahulu tayangan video program-program yang telah dijalankan sejak 2019 dan 2020, iaitu program-program pembacaan digital yang lalu. Jadi kita saksikan dahulu tayangan video dan dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh angkat tangan, raise hand. Nanti saya akan catatkan untuk kita panggil tuan untuk bertanya soalan kepada tetamu kita dalam segmen kita yang kedua. Kita saksikan dulu tayangan video.
Ya, terima kasih kerana menonton. Okey, baik, demikian tadi lebih kurang program-program yang kita aturkan sejak tahun 2019 dan 2020. Okay, kita masuk ke segmen kita yang kedua, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini, hari ini tuan-tuan banyak persoalan yang kita timbulkan sama ada dalam bagi pihak guru, ibu bapa, apatah lagi kementerian dah mengumumkan perubahan fasa, sudah tidak ada lagi negeri fasa 1, fasa 2. Semua negeri dalam Malaysia sudah masuk fasa 3 dan fasa 4, bermakna sekolah sudah mula dibuka. Sekolah sudah mula dibuka dan fasa Perak juga fasa 3, bulan 11 ini sekolah rendah, sekolah akan mula dibuka. Jadi kami di sekolah, guru-guru di sekolah rendah ini juga sedang bersiap sedia untuk menerima kedatangan anak-anak kita, khususnya sekolah yang akan masuk tidak berapa lama lagi, dan kita yakin tahun hadapan sudah pasti 100% sekolah di seluruh negara akan dibuka. Dan timbul banyak persoalan dalam kalangan guru, ibu bapa, masyarakat tentang keselamatan anak-anak. Okay, sebelum saya nak bertanya kepada Prof, barangkali kita nak bagi ruang kepada rakan-rakan dalam bilik maya ini, kalau ada nak tanya soalan. Kepada Prof, boleh angkat tangan. Kalau tak ada, saya tanya dululah soalan dululah. Okey, saya mulakan soalan dahulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah sudah nak dibuka, pemvaksinan untuk kanak-kanak belum berlaku. Yang berlaku hanyalah di peringkat remaja berusia 12 tahun ke atas. Sedangkan kami di sekolah rendah, kami terpaksa berhadapan dengan kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke bawah dan mereka belum menerima vaksin. Dan ini merupakan satu perkara yang seolah-olahnya kami melihat ada ketulan batu yang besar daripada bukit yang turun ke kepala kami. Begitu juga dengan ibu bapa, mereka merasakan satu situasi yang amat sukar. Jadi pada pandangan Prof, situasi apa yang, adakah kemungkinan kanak-kanak berusia 11 tahun ke bawah ni akan menerima vaksin, dan kalau belum menerima vaksin, dari segi persiapan apa saranan Prof untuk kami guru di peringkat sekolah ni untuk buat? Silakan Prof. Okay, terima kasih Encik Samprizal di atas soalan tu. Satu soalan yang bagus. Okey, kemungkinan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah menerima vaksin, kemungkinan itu ada. Kita sekarang tengah menunggu keputusan daripada kajian yang dibuat oleh Pfizer untuk kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah, yang kita jangka keputusannya akan keluar pada hujung tahun inilah. Di samping itu, vaksin Sinovac sebenarnya di negara China telah pun diberikan kepada kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun. Walau bagaimanapun vaksin ini masih dalam perbincangan oleh Jawatankuasa Vaksin negara kita. Jadi kita tunggu dan lihat saja. Tapi perancangan untuk memvaksinasi kanak-kanak berumur 12 tahun itu memang ada. Cuma kita menunggu pelepasan daripada Jawatankuasa Vaksin sama ada mereka bersetuju dan vaksin jenis apa yang akan diberikan kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Okey, saranan kepada pihak sekolah. Okey, bila kita tengok golongan yang tidak divaksin inilah adalah golongan yang berisiko lah. Sekarang ni kita tahu golongan dewasa telah kebanyakan kita telah mendapat vaksin. Jadi yang tinggal hanyalah golongan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Jadi kita kena melihat mereka ini sebagai satu kumpulan yang sangat berisiko. Sebabnya kita walaupun kita telah divaksin, kita masih boleh beri jangkitan COVID-19 itu kepada mereka ini. Jadi mereka tidak vaksin, mereka tidak mempunyai sebarang perlindungan pada diri mereka. Okey, saranan yang pertama ialah golongan yang telah layak divaksin perlu divaksin. Maksud saya guru, warga kerja sekolah, semua perlu mengambil vaksin untuk melindungi anak-anak ini, termasuk juga ibu bapa mereka. Okey. Saranan yang kedua ialah
kita perlu mengamalkan norma baru yang saya rasa sudah berulang kali diwar-warkan oleh kerajaan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan pakai mask, penjarakan sosial, basuh tangan dan cuci tangan dengan hand sanitizer, semua itu perlu. Dan sebenarnya saya lebih suka jika kerajaan menyediakan face mask dan hand sanitizer ini kepada pelajar-pelajar, kerana bukan semua pelajar dan keluarga mampu menyediakan face mask ini dan hand sanitizer kepada anak-anak. Saya lebih suka jika Kementerian Pendidikan menyediakan ataupun memberikan bajet untuk sekolah-sekolah menyediakan face mask dan hand sanitizer. Jika tidak, mungkin persatuan ibu bapa dan guru-guru boleh support yang mana yang mampu boleh memberi sumbangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan, terutama bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu. Okey, saranan yang ketiga ialah ibu bapa dan guru-guru yang mempunyai simptom atau kontak rapat dengan pesakit COVID-19 perlu bertanggungjawab untuk tidak hadir ke sekolah, membuat saringan, dan ibu bapa yang mempunyai kontak rapat sepatutnya tidak menghantar pelajar-pelajar ini ke sekolah untuk melindungi rakan-rakan mereka yang lain. Okey. Saranan yang seterusnya ialah saya rasa kita perlu educate, kita perlu buat satu pengajaran kepada kanak-kanak ini pentingnya norma baharu ni kepada mereka. Jadi dengan cara kita educate, mungkin mereka dah lupa, dah lama berada di rumah seronok berjumpa kawan-kawan dah lupa dah macam mana nak social distancing dan sebagainya. Jadi mungkin dalam perhimpunan sekolah kita boleh memberi peringatan kepada pelajar-pelajar kepentingan mereka mempraktikkan norma baharu dalam kehidupan seharian mereka, terutama ketika berada di sekolah, di mana sekolah ini adalah satu tempat di mana transmisi COVID-19 ini boleh berlaku kerana sekolah ni ramai dan kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun ni mereka kadang-kadang terlepas pandang penjarakan sosial, membersihkan tangan dan sebagainya. Okay, saya harap tu menjawab soalan Encik Samfizan. Terima kasih Prof. Ada soalan dari Facebook Ana Mohtar. Ana Mohtar tanya dalam Facebook ni, bagaimana dengan anak-anak yang ada asma? Ni tentu sekarang ni memang ramai anak-anak yang ada asma. Apakah perlukan langkah-langkah tambahan? Langkah-langkah tambahan untuk anak-anak yang ada asma. Okey. Untuk anak-anak yang ada asma ni dikira sebagai anak-anak yang mempunyai sejarah penyakit atau komorbid. Jadi mereka lebih-lebih lagi perlu mengambil vaksin. Apa yang Puan perlu buat ialah Puan cuma perlu declare yang anak-anak ada asma. Okey, bila mengisi borang vaksin ataupun mendaftarkan anak di MySejahtera. Bila Puan declare tu, jadi kita tahu pemantauan selepas vaksin itu, terutama selepas dos pertama, akan dilanjutkan ke 30 minit. Kebiasaannya jika tidak mempunyai sejarah penyakit, pemantauan selepas dos pertama hanyalah 15 minit. Tapi untuk kanak-kanak yang mempunyai sejarah penyakit, terutamanya asma, alahan dan sebagainya, kita akan manjangkan pemantauan selama 30 minit. So kita galakkan kanak-kanak yang mempunyai sejarah penyakit ni, selalunya mereka akan mempunyai temu janji di hospital untuk follow up mereka. Jadi kita galakkan mereka mengambil di hospital kebiasaannya. Dan kami tenaga kerja di hospital ni memang pesakit-pesakit kami utamakan untuk mengambil di hospital sendiri untuk proses pemantauan. So selain daripada itu, setelah pulang ke rumah setelah mengambil vaksin, jika anak mengalami sesak nafas atau tanda-tanda alahan seperti bengkak muka, ruam-ruam, anak tersebut perlu dibawa ke hospital dengan keadaan yang segera. Apa yang saya boleh yakinkan di sini ialah sudah lebih sebulan kami memberi vaksinasi kepada remaja berumur 12 ke 17 tahun. Dan alhamdulillah setakat ni kami tidak menerima sebarang laporan kesan sampingan yang teruk kepada golongan ini. Baik, terima kasih. Ada soalan
terbuka kepada rakan-rakan yang berada dalam bilik ini. Silakan. Ini peluang kita berinteraksi dengan orang yang pakar yang berkecimpung dalam hal ehwal COVID, terutamanya kanak-kanak, dan kena sangatlah dengan bidang tugas kita sebagai guru di sekolah rendah ini. Okay, saya lanjutkan lagi tentang satu yang banyak bermain dalam pemikiran masyarakat di luar lah tentang kanak-kanak dari segi pengalaman doktor sendirilah dalam menangani hal COVID ini. Kanak-kanak yang paling muda kena COVID dan adakah mereka ni boleh sembuh, dan kalau mereka boleh sembuh, dan apakah kesan setelah kanak-kanak ini dijangkiti oleh COVID? Dan selepas ni saya akan jemput Puan Sabiha untuk tanya soalan. Okay, silakan. Okey. Kanak-kanak paling muda ialah bayi yang baru lahir. Bayi ni yang di mana ibu sendiri mempunyai jangkitan COVID. Jadi bayi yang baru lahir itu juga mempunyai positif untuk COVID-19. Itu paling muda yang kita lihat. Kebanyakan kanak-kanak yang mengalami COVID-19 ini, dia kebanyakannya boleh sembuh. Walaupun ada komplikasi, ada setengah kanak-kanak mengalami komplikasi kepada organ-organ mereka, tetapi alhamdulillah dengan rawatan di rawatan rapi, di unit rawatan rapi ICU, mereka sembuh. Tetapi apa yang perlu kita lihat ialah bukan sedekat sembuh. Apa yang kita perlu lihat ialah trauma selepas trauma kepada pesakit dan trauma kepada ibu bapa dan keluarga kanak-kanak ini selepas mereka sembuh. So salah satu traumanya ialah apabila kanak-kanak berada di dalam hospital atau rawatan rapi terlalu lama, mereka lama bersendirian kerana ibu bapa tidak boleh datang melawat kanak-kanak ini di unit rawatan rapi. Satunya sebab kita tak mahu ibu bapa bawa COVID-19 ke dalam hospital, dan biasanya unit rawatan rapi ni memang kita tak galakkan ibu bapa datang ke unit rawatan rapi, terutama sewaktu pandemik ini. Jadi kanak-kanak yang berjauhan daripada ibu bapa ni, dengan segala rawatan yang diberi kepada mereka, mereka boleh menghadapi trauma lah, emosi, kesan emosi. Dan begitu juga kepada ibu bapa, bila melihat anak terlalu sakit di ICU, mereka juga boleh mengalami kesan emosi. Jadi selain daripada itu, kesan daripada COVID-19 ni ialah kita panggil kesan jangka masa panjang lah, atau apa yang kita panggil sebagai long COVID. Walaupun kanak-kanak telah sembuh sepenuhnya daripada COVID-19 ini, mereka boleh mengalami simptom-simptom seperti keletihan, kurang selera makan, kadang mereka rasa jantung mereka berdebar-debar, susah untuk tidur, dan kesan long COVID ni boleh berpanjangan, kadang-kadang sehingga 6 bulan. Jadi bila kita kata sembuh ni, kita kena tengok daripada dua segi lah. Sembuh daripada COVID-19 dan keluar daripada hospital, discharge. Tapi selain daripada itu, kesan-kesan selepas mereka discharge daripada hospital. Okey, baik, terima kasih. Sebab ada Puan Sabiha, silakan Puan Sabiha. Terima kasih Cikgu Sam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tanya ni, kanak-kanak yang akan bersekolah nanti, apakah mereka makan dua tu, yang biasa tu dengan yang lain tu? Kemudian lagi satu, sebaik-baiknya atau seelok-eloknya berapakah bilangan murid yang kita nak tetapkan dalam kelas? Sekarang mungkin akan bergilir, jadi dalam rasa yang sebaiknya yang kita penjara tahu oleh budak kan, yang sebagai kemudian perlu tak ada orang test dulu, test yang biasa bukan yang swab tu kan, yang test aereo apa kit tu kan, tak di sekolah ni. Itu saja Doktor, terima kasih. Okey, sama.
mask tu memang kalau boleh nak double mask lah. Kita panggil double mask kan, kain dan mask yang biasa tu. Sebab mereka belum divaksinasi. Jadi kalau boleh memang pakai double mask. Saya bercakap dari pengalaman saya, mask ni memang melindungi sebenarnya. Sebab kita tengok kes-kes dekat hospital, bila pekerja hospital dijangkiti dan sebagainya. Kebanyakan yang dijangkiti ialah apabila mereka tidak memakai mask atau face shield mereka. Jadi sebab tu kita tak galakkan pekerja ni dia makan, sebab bila makan kita kena buka mask. Jadi daripada pengalaman memang mask ni memang sebenarnya salah satu perlindungan yang sangat efektif lah. Jadi saya sarankan anak-anak yang belum divaksinasi ini memakai mask. Kita yang dah vaksin pun kita nak pakai mask sebab kita tak nak dapat virus tu dan kita beri pada orang lain yang tidak layak menerima vaksin, okey, atau belum divaksinasi. Okey, yang keduanya penjarakan. Saya rasa apa yang disarankan sekarang ialah 50% daripada kapasiti ruang. Jadi half lah, setengah daripada kelas. Bergantung kepada bersamanya kelas tu lah. Tapi dengan kata lain, saya rasa sekurang-kurangnya jarak 1 meter sepatutnya mencukupi lah untuk penjarakan bagi tujuan penggiliran murid-murid ke sekolah. Okey, baik. Kita ada lagi masa hingga pukul, ada lagi lebih kurang 17 minit. Kita akan cuba tamatkan pada pukul 11.30. Ada satu soalan dalam Facebook Puan Ida Madika. Waalaikumsalam. Saya baca dulu Puan Rahimah sekejap. Soalan dari Puan Ida Madika, dia tanya, perlu tak anak-anak ni mengambil suplemen? Dan kalau perlu, apakah suplemen yang boleh mereka ambil untuk kanak-kanak yang belum vaksin ni? Silakan. Okey, suplemen dan vaksin adalah dua benda yang berbeza. Suplemen ni kalau tak ada COVID-19 pun kita boleh ambil suplemen yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi suplemen seperti vitamin C saya sarankan, tapi saya harap semua faham yang suplemen tidak mencegah COVID-19. Okey, jadi suplemen dan vaksin adalah dua benda yang berbeza. Boleh ambil suplemen, tapi bila sampai masa layak untuk vaksin, perlu vaksin. Okey. Okey, baik. Okay, Puan Rahimah silakan. Okey, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Di sini saya ada dua persoalan. Soalan yang pertama mengenai kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang mengalami penyakit asma. Seperti mana yang kita tahu bahawa setiap pelajar yang baru divaksin akan disarankan untuk memakai mask pelitup muka. Bagaimana pula pada kanak-kanak yang mengalami asma ni? Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua, apakah peranan atau apakah saranan Prof kepada ibu bapa yang menolak vaksin? Mereka takut anak mereka tu divaksinkan. Jadi apakah saranan Prof kepada ibu bapa berkenaan? Walaupun di sekolah SK Taman Bersatu tak ada ibu bapa yang sedemikian. Alhamdulillah SK Taman Bersatu ibu bapanya memberi support yang begitu menggalakkan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rahimah atas soalan tersebut. Soalan pertama, saya jawab soalan pertama dulu. Untuk kanak-kanak yang mengalami asma, mereka tidak ada masalah untuk memakai mask. Ya? Jadi mereka boleh memakai mask, tak ada masalah langsung. Sebab asma ni dia bukannya berada sepanjang masa. Dengan kanak-kanak tersebut, asma attack kan kita panggil, dia ada dia ada masa-masa tertentu je. Contohnya bila dia batuk, dia demam, ataupun dia setengah-setengah pula dia terhindar kepada habuk-habuk kan, dan sebagainya, baru dia terkena asma ni. Jadi pada waktu yang lain, budak-budak yang ada asma ni mereka boleh je memakai mask, tak ada masalah. Sama juga seperti mereka boleh saja bersukan, budak-budak asma ni. Ada setengah-setengah budak asma mereka perlu mengambil inhaler kan sebelum mereka pergi bersukan. Ada setengahnya tidak. Jadi jika mereka perlu mengambil inhaler, mereka boleh ambil inhaler dan pergi bersukan. Ini sebenarnya tidak ada tak ada limitation untuk pesakit asma ni
untuk memakai mask. Kita pun tak pernah kata ada kontraindikasi ke, tak ada. Jadi mereka boleh memakai mask. Yang keduanya, saranan untuk ibu bapa yang tidak mahu mengambil vaksin ni, yang pertama kita perlu tahulah apa pandangan mereka tentang vaksin dan apakah sebab-sebab mereka tidak mahu mengambil vaksin. Cuma bila kita tahu apa pendapat mereka dan sebab-sebab, dengan cara tu je kita boleh tackle apa yang menjadi kerisauan mereka lah. Sebabnya saya pasti mereka mempunyai kerisauan, tetapi mungkin mereka tidak tahu bagaimana nak menyalurkan menyalurkan masalah dan kerisauan mereka ni. Mereka tak tahu jalan yang betul untuk menyalurkan kerisauan, atau mereka tak tahu jalan yang betul untuk mendapatkan kepastian. Okay? Jadi untuk ibu bapa yang tidak mahu mengambil vaksin ni, kita kena betulkan apa persepsi mereka lah tentang vaksin. Okay, jika mereka kata tak halal, saya rasa banyak mufti kita pun dah pernah menekankan konsep halal vaksin dan sebagainya. Saya tidak akan sentuh benda tu kerana ia di luar bidang kepakaran saya, tapi saya rasa benda ni dah diterangkan dengan jelas dan nyata mengenai halal atau tidak vaksin ni, dan perlu diambil atau tidak. Yang kedua ialah ibu bapa yang tidak mahu mengambil vaksin. Saya rasa kesian pada anak-anak mereka. Sebabnya pengalaman saya semasa vaksin remaja ni, saya mendengar daripada remaja-remaja sekolah, mereka hendak mengambil vaksin tapi ibu bapa tak bagi ambil vaksin. Jadi kesian pada anak-anak ni, sebab mereka melihat kawan-kawan mereka majoriti di sekolah mengambil vaksin. Tapi mereka tidak dapat mengambil vaksin kerana ibu bapa menghalang mereka daripada mengambil vaksin. Jadi ini sebenarnya boleh memberi kesan kepada anak-anak, kesan emosi pun mungkin boleh bagi pada anak-anak. Sebab anak-anak ni dia suka membandingkan diri dia dengan sahabat-sahabat dia. Jadi saya rasa ibu bapa kalau dia tak nak ambil vaksin, dia tak sepatutnya menghalang anak-anak untuk tidak mengambil vaksin. Kerana sebagai ibu bapa, kita ni penjaga kepada anak-anak. Tanggungjawab kita besar. Menjaga anak-anak daripada mendapat wabak penyakit dan sebagainya adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, bukan daripada segi tapi daripada segi agama, dan memang menjadi tanggungjawab kita. Jadi tanggungjawab melindungi itu tanggungjawab ibu bapa, bukan tanggungjawab guru, bukan tanggungjawab orang lain. Jadi saya rasa kita perlu sedarlah kita punya tugas sebagai ibu bapa di sini. Okey, baik, Profesor, kita ada berbaki lebih kurang 11 minit. Semput ada Puan Salwani tadi. Okey, Puan Salwani silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa langkah awal dan peranan ibu bapa kalau anak itu dijangkiti COVID? Bila dia tahu anak itu dijangkiti COVID? Terima kasih. Okey, bila kita tahu anak dijangkiti COVID, yang pertamanya memang kita kena bawa anak ke hospital lah, berjumpa doktor. Sebabnya kita, saya bukan nak kata bukan doktor je, doktor pun kena bawa anak pergi berjumpa doktor, terutama jika mereka tidak pakar dalam bidang COVID-19 ni lah. Kerana ibu bapa kan tidak boleh jangka anak-anak ni akan menjadi teruk ataupun tidak. Jadi kita sarankan memang ibu bapa perlu bawa anak berjumpa dengan doktor lah bila anak-anak ni jangkit COVID-19. Biar doktor melakukan pemeriksaan, selanjutnya doktor akan buat keputusan sama ada anak-anak ini perlu masuk keluar atau tidak, atau boleh dipantau di rumah sahaja. Sekarang ni bagus lah sebab Kementerian Kesihatan dan Iman Sejahtera dan sebagainya, dan ada macam contoh ni di hospital-hospital sendiri, mereka ada satu sistem pemantauan di rumah di mana mereka akan menghantar SMS, dan setiap hari pesakit COVID perlu menjawab soalan-soalan yang diutarakan dalam SMS tersebut. Ini adalah satu cara pemantauan pesakit COVID-19 di rumah. Tapi saya tidak
saya tidak mahu ibu bapa membuat keputusan sendiri untuk memantau di rumah. Ibu bapa perlu membawa anak-anak ini ke hospital dahulu untuk diperiksa dan biar keputusan itu dibuat oleh doktor yang melihat dan merawat anak ini lah. Okey, baik, terima kasih. Ada soalan di sini. Saya bacakan soalan daripada Encik Azhar. Dia tanya, okey, satu, adakah pemakanan yang sesuai untuk penyembuhan? Ada orang sebut, betul ke ada makanan yang sesuai untuk proses penyembuhan COVID? Satu. Yang kedua, selepas divaksinkan, boleh tak orang yang selepas divaksinkan itu menjalankan aktiviti fizikal, aktiviti luar kelas, contohnya PK dan sebagainya, kurikulum, sukan. Dan soalan ketiga, jika program vaksin itu telah berjaya, adakah penjarakan fizikal masih diperlukan? Itu 3 soalan, saya kira mungkin soalan terakhir. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, soalan pertama, tidak ada makanan yang boleh menyembuhkan COVID-19 sebab COVID-19 ni dia sejenis virus. Bila dia virus kan, tidak ada ubat juga setakat ini. So bila dia virus, sistem pertahanan badan kita yang akan membantu kita untuk melawan virus ini. Itu fungsi vaksin. Kerana vaksin ni dia akan merangsang sistem pertahanan badan kita untuk apa? Untuk melawan virus tersebut. Jadi jawapannya tidak ada sebarang makanan. Okey. Bila saya kata tidak ada sebarang makanan ni, tuan-puan nak makan apa-apa yang batu saudah, tapi tuan-tuan boleh makan, tapi yang penting ni kena ambil vaksin. Kita doktor tidak menghalang tuan-tuan nak makan batu saudah ke, vitamin C ke, apa ke, tapi kena ambil vaksin, itu je. Okey. Yang kedua ialah selepas divaksinasi, ini soalan yang sangat bagus. Okey. Terutama di kalangan remaja dan kanak-kanak, selepas mereka menerima vaksin, mereka tidak boleh melakukan sebarang aktiviti fizikal yang kuatlah untuk tempoh seminggu. Kalau setakat nak berjalan-jalan di taman tu boleh. Tapi maksud saya bermain bola keranjang, pergi gym, main rugby, benda tu kita tak galakkan. Okay? So selama seminggu pemantauan dan kanak-kanak ini perlu berehatlah daripada aktiviti fizikal selama seminggu. Okey. Di antara tanda-tanda yang perlu dilihat selepas vaksinasi, kerana vaksinasi ni dia ada kesan sampingan. Kesan sampingan ni sangat-sangat kecil. Kurang daripada 0.0001%. Tapi kesan sampingan tu ada. Okey, kesan sampingan tu adalah kita panggil radang kepada jantung lah atau myocarditis. Jadi antara setakat ni alhamdulillah setelah lebih sebulan kita melakukan vaksinasi remaja, kita tak dapat report, kita tak dapat pasien yang datang kepada kita dengan kesan sampingan daripada vaksin remaja ni lah. Jadi antara antara tanda-tanda yang perlu diambil serius lah oleh ibu bapa adalah jika anak komplain sakit dada, anak komplain jantung berdebar-debar ataupun susah nafas, kanak-kanak ni perlu dibawa ke hospital untuk diperiksa oleh doktor. Itu antara 3 simptom yang saya nak tekankan lah. Antara simptom-simptom yang boleh point kepada radang jantung ataupun myocarditis. Okay, yang ketiga, soalan yang ketiga ialah penjarakan fizikal masih perlu walaupun selepas divaksinasi. So masih perlu ni sebab macam itulah kita nak jaga orang lain. Kita nak jaga kawan-kawan dia yang tak vaksin lagi, nak jaga adik-beradik dia yang belum boleh divaksin ya. Cuma bezanya bila dia dah vaksin ni, kalau dia dapat COVID-19 pun dia tak serius. Dia tak sampai masuk ICU dan sebagainya lah. Tapi penjarakan fizikal pakai face mask tu kita masih penjagaan diri tu masih perlu. Orang lima ada soalan. Okey, ini mungkin soalan saya yang terakhir kot. Prof, sebagaimana yang kita semua tahu bahawa setelah kita divaksinkan,
setelah kita divaksinkan, kita diberikan tempoh ya, kita akan dapat satu kad yang diberi oleh pegawai kesihatan, di mana tempoh kad tu tamat tempoh tu sehingga bulan 2022. Okey, apa akan berlaku jika sekiranya tamat tempoh itu pada imunisasi badan kita? Bila kata tempoh vaksin tu dah tamat, apa yang akan berlaku pada imunisasi badan kita? Itu satu soalan dari saya. Terima kasih. Okay. Sebenarnya tempoh tu dia macam expiry date untuk vaksin. Dia tak ada kena-mengena dengan apa yang terjadi kepada badan kita. Expiry date pada vaksin ni macam expiry date ubat lah. Bila ubat tu kita tengok kan, ubat yang kita dapat tu dah expired, kita dah tak boleh makan dah ubat. Sama juga dengan vaksin. Jadi dia ada expiry date pada vaksin tu sebab dia untuk kita para doktor yang bila kita check vaksin yang kita dapat tu, kalau dia expiry kita tak boleh bagi dah pada pesakit. Tapi bila vaksin tu belum expired, kita bagi pada pesakit, dia tak akan bagi kesan apa-apa sebab sebenarnya vaksin ni setelah dia masuk ke dalam badan kita, dia akan terus merangsang imuniti dalam badan kita. Okey, Prof. Kalau berkeadaan sedemikian, mengapa kita perlu mengambil dos penggalak? Dos penggalak tu apa tujuan dia? Apa tujuan dos penggalak dan dos ketiga tu? Okey, dos penggalak ni dia begini bila kita bagi vaksin ni ada dua jenis. Satu vaksin yang boleh merangsang imuniti badan dan memberi kita pertahanan sepanjang hayat. Dia ada dua jenis vaksin. Satu pertahanan tu sepanjang hayat. Okey, satu lagi dia bukan sepanjang hayat. Saya bagi contoh macam vaksin rubella kan pada kanak-kanak kan. Kita ambil waktu remaja sekali je. Lepas tu kita tak payah ambil dah kan. Sebab dia bagi kita sepanjang hayat selepas tu. Tapi setengah-setengah vaksin seperti influenza yang kena ambil setiap tahun kan, dia tak beri kita perlindungan sepanjang hayat. Sama juga dengan vaksin COVID-19 ni. Setakat ini vaksin ini masih belum, teknologi pada vaksin ni masih belum mampu memberi perlindungan sepanjang hayat kepada kita. Jadi teorinya ialah bila seseorang tu dapat vaksin pelengkap setelah dos kedua, kemungkinan antibody sistem pertahanan badan atau antibody ni sistem pertahanan badan lah, kemungkinan level antibody ni, paras antibody ni boleh turun dengan masa. So setakat ni yang kita nampak mungkin dalam masa 6 bulan tu dia dah start turun. Itu sebabnya kita bagi booster. Booster ni maksudnya bila kita bagi yang ketiga ni, booster ni dia akan merangsang kembali imuniti badan supaya level antibody tu tidak terus turun ke paras yang rendah sehingga kita tidak mampu lagi mempertahankan diri kita. Itu dia. Bukan semua vaksin memberikan perlindungan sepanjang hayat. Boleh saya menjawab pertanyaan Puan Rahimah ke? Ya, terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik, Alhamdulillah sudah 11.30 dan kalau kita buka ni tentu dia akan panjang lagi ni. Kita faham hari ni hari Sabtu, masing-masing ada urusan Dan lagi lain. kita kalau dipanjang lanjutkan, saya ada lagi soalan saya, tapi tamat. Tak apa. Nanti kita akan bersisi kemudian. Jadi bagi pihak penganjur kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingganya. Kalau tinggi gunung tinggi lagi lah terima kasih kami. Kalau dalam lautan dalam lagi lah penghargaan kami. Cuma langit tu lagi tinggi lah. Kepada kesudian Prof bersama-sama kami pada hari ini. Apatah lagi kami hanya sekadar seperti kata Haji Kamarudin tadi, hanya sekolah biasa-biasa, sekolah di pinggir bandar di Ipoh ni dapat pula dikunjungi oleh orang pakar seperti ini. Amat berbahagia benarlah kami pada hari ini dan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang mengambil bahagian. Sebelum kita habis nanti tunggu sekejap setelah kita tamatkan sesi live kita ni, kita tunggu sini sekejap untuk kita buka kamera, kita nak ambil gambar ramai-ramai sebagai kenang-kenangan. Sekali lagi saya bagi pihak pengajar, bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak bersempadannya kepada Prof yang sudi bersama kami. InsyaAllah jika ada kesempatan kita nak jemput secara fizikal pula nanti singgah ke sekolah kami ni yang
tak jauh mana pun nak balik ke kampung Batu Upat tu, alang-alang tu singgah sekejap dekat tol Simpang Punai tu. Kita buat majlis yang sesuai, insyaAllah tahun hadapan jika ada kesempatan, jika ada kelapangan. Jadi sekali lagi saya memohon maaf sepanjang majlis ini bersiaran terdapat cacat celanya di pihak kami. Yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap itu kesilapan kita bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di sini sekejap. Okay. Kita tamatkanlah dulu. Okey, kita boleh buka kamera masing-masing. Kita ambil kesempatan yang dalam kaitan